Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam subjek Bahasa Melayu tahun 4. Tema yang kelima, jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Unit 15, Aku Anak Watan. Dalam tajuk kemudahan untuk insan istimewa dalam standard pembelajaran 5.3.1. Dari segi standard kandungan 5.3 ini, kita akan memahami dan membina ayat mengikut konteks. Dari segi standard pembelajaran 5.3.1, kita akan memahami dan membina pelbagai ayat tunggal dan majmuk mengikut konteks. Dari segi objektif pembelajaran, pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat membina 5 ayat tunggal dengan menyusun perkataan semula dengan betul. Dari segi kriteria kejayaan, murid dapat membina 4 daripada 5 ayat tunggal dengan menyusun perkataan semula dengan betul secara individu. Sebelum itu, mari cikgu jelaskan dulu apa dia maksud ayat tunggal. Kerana tugasan kita pada hari ini, kita perlu menyusun perkataan menjadi ayat tunggal yang betul. Ayat tunggal merupakan ayat yang mengandungi subjek dan predikat. Apa itu subjek? Subjek ialah bahagian ayat yang diterangkan. Dengan kata lainnya seperti watak. Watak dalam sesuatu ayat. Predikat merupakan bahagian ayat yang menerangkan subjek. Apa perlakuan dia? Apa yang sedang dilakukan oleh watak ataupun subjek tadi. Contoh ayat. Ali membasuh kasut sekolah. Ali merupakan subjek. Bahagian ayat yang kita ingin terangkan. Apa yang sedang dibuat oleh Ali? Itu ialah predikat. Membasuh kasut sekolah. Yang kedua, kakak menyiram pokok bunga. Kakak merupakan subjek. Dan menyiram pokok bunga merupakan predikat. Jelasin murid-murid ini bagaimana cara untuk kita mengenali ayat tunggal yang mesti terdiri daripada subjek dan predikat. Kita teruskan pada slide yang seterusnya. Ini ialah paparan teks yang terdapat di dalam buku teks kalian dalam tajuk kemudahan untuk insan istimewa. Mari kita baca dulu kerana tugasan kita yang seterusnya ialah menyusun ayat ataupun perkataan yang telah diberikan dalam bentuk ayat tunggal dengan betul. Zara dan rakan-rakannya membaca brosur tentang kemudahan untuk insan istimewa. Insan istimewa ialah orang kurang upaya. Dari muka bumi ini, kita patut rasa bersyukur apabila dilahirkan dengan sempurnanya. Dan sebaliknya, jika kita dianugerahkan dengan insan istimewa dalam ahli keluarga kita, kita perlulah menjaganya dengan baik. Pada insan-insan istimewa ini, banyak kemudahan telah diberikan oleh pihak kerajaan kepada mereka untuk mereka melalui kehidupan dengan sempurna seperti insan-insan normal. Antara kemudahan yang disediakan ialah leave untuk orang kurang upaya. Leave khas untuk orang kurang upaya. Penggunaan leave khas ini hanya dicipta untuk orang kurang upaya membantu pergerakannya di sesuatu kawasan. Jadi sebagai rakyat kita perlu bertanggungjawab. Janganlah kita menggunakan perkhidmatan yang disediakan untuk orang kurang upaya ini sesuka hati kita kerana kita boleh menggunakan perkhidmatan yang sedia ada. Ini adalah khas untuk orang kurang upaya untuk bantu mereka lebih merasai nikmat penggunaan perkhidmatan yang telah disediakan. Mari kita lihat di sini disediakan ayat. Dalam konteks kalian lihat contoh ayat ini telah diberikan. Perkataan yang diberikan leave menggunakan khas orang kurang upaya OKU. Ayat ini tidak tersusun. Jadi kita perlu menyusun ayat ini menjadi ayat tunggal yang betul. Jadi orang kurang upaya OKU menggunakan leave khas. Lihat ayat yang kedua. Khas bergerak memudahkan OKU leave. Jadi perkataan ini tak susun. Kita perlu menyusun ayat ini menjadi ayat tunggal dengan betul. Leave khas memudahkan OKU bergerak. Ini contoh yang telah dijelaskan dan diberikan di dalam buku teks kalian. Jadi kita lihat slide yang seterusnya. Kemudahan yang kedua telah disediakan untuk orang
kurang upaya ini ialah tandas OKU. Jika kamu lihat tandas OKU ni terdapat di pasar raya, ya, di bangunan-bangunan kerajaan, ya, ada terdapat tandas untuk OKU dan ada lambang OKU di muka hadapan pintu tandas, ya. Jadi ini untuk digunakan oleh orang kurang upaya. Seperti yang cikgu kata tadi, sebagai manusia yang bertanggungjawab, kita janganlah menggunakan perkhidmatan ini, ya. Sebab ini khas disediakan untuk orang kurang upaya bagi membantu mereka untuk membuang air kecil ataupun air besar di tempat-tempat awam. Ya. Kemudahan ini disediakan khas oleh pihak-pihak kerajaan ataupun pihak syarikat tertentu untuk memudahkan, ya, orang kurang upaya ini bergerak ataupun berada di satu tempat dengan menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan khas ini. Kita lihat ayat yang pertama. Ya. Tandas OKU di pusat beli belah terdapat. Ya. Perkataan ini tidak tersusun. Jadi kita perlu menyusunkan menjadi ayat tunggal. Terdapat tandas OKU di pusat beli belah. Okay, ya. Yang kedua, sangat selesa tandas ini OKU. Ya, ayat yang betulnya, tandas OKU ini sangat selesa. Jelasin murid-murid. Ingat, ayat tunggal perlu terdiri pada subjek dan predikat. Subjek, perkara yang ingin diterangkan, dan predikat ialah ayat untuk menerangkan subjek. Okey, kita teruskan ayat yang seterusnya. Ya, kemudahan yang ketiga disediakan iaitu penghematan bas. Ya. Dalam perkhidmatan bas awam juga disediakan tempat khas untuk orang AKU berada. Ya. Di sini disediakan palang untuk membantu ataupun membenarkan orang-orang AKU menggunakan perkhidmatan bas ini untuk berpaut pada palang untuk mengelakkan ia daripada terjatuh dan sebagainya. Jadi pastikan kita tidak berdiri di kawasan OKU ini untuk memudahkan jika ada penumpang OKU, mereka boleh terus bergerak ke tempat yang telah disediakan. Okay, kita lihat ayat yang pertama. Di dalam awam disediakan kerusi khas OKU pengangkutan. Okay, ayat yang sebenarnya kerusi khas OKU disediakan di dalam pengangkutan awam. Mari kita lihat ayat yang kedua. Kerusi tiang di hadapan pemegang disediakan. Okay, kita lihat jawapan ataupun ayat tunggal yang telah disusun. Tiang pemegang di hadapan kerusi disediakan. Ya, ini perkhidmatan khas yang disediakan dalam pengangkutan awam. Kita lihat ayat yang seterusnya, iaitu ayat yang terakhir. Ya, OKU juga telah disediakan ataupun diberi perkhidmatan kad diskaun, ya. Jadi di sini kad ini digunakan oleh mereka untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan diskaun dari segi peratus tambang, ya, pengangkutan dan sebagainya. Okey, mari kita lihat ayat yang diberikan mendapat golongan OKU discount card. Ya, ayat yang sebenarnya golongan OKU mendapat kad diskaun. Ayat yang kedua, awam 50% tambang golongan OKU diskaun pengangkutan mendapat. Okay. Ayat tunggal yang sebenarnya, golongan OKU mendapat diskaun 50% tambang pengangkutan awam. Okay, jelasin murid-murid, kita perlu menyusun, ya. Kita telah pun menyusun perkataan-perkataan yang telah diberikan ini dengan susunan yang betul dan menjadi ayat tunggal yang betul. Saya harap kamu jelas dengan penyusunan ayat ini menjadi ayat tunggal. Kita teruskan dengan aktiviti yang seterusnya. Okey, ini ialah aktiviti interaktif World Games yang telah cikgu sediakan seperti biasa. Di bahagian video penerangan cikgu ada link berwarna biru dan kamu boleh klik permainan ini dan kamu boleh layarinya secara dalam talian. Terdapat beberapa perkataan yang tidak tersusun ayatnya dan kamu perlu menyusunnya dalam bentuk ayat tunggal. Jadi kamu boleh layari link tersebut untuk menjawab soalan-soalan ini dengan betul dan tepat. Pastikan kamu ingat dalam ayat tunggal mempunyai subjek dan predikat. Sampai di sini saja video PDPR cikgu. Sebelum itu cikgu ingin kongsikan nilai murni kita pada hari ini iaitu prihatin. Ya, prihatin bermaksud kita perlu mengambil berat terhadap golongan OKU dan membantu mereka untuk merasai
keseronokan menikmati perkhidmatan-perkhidmatan awam yang telah disediakan. Ya. Kerana mereka juga merupakan manusia biasa ciptaan Allah yang perlu kita jaga dan kita layan dengan sebaiknya. Jadilah masyarakat yang prihatin dan mengambil tahu tentang golongan OKU dan memberikan sumbangan-sumbangan mengikut kemampuan kita. Sampai di sini sahaja perkongsian cikgu dalam kelas PDPR kita pada hari ini. Kita akan berjumpa di video PDPR yang seterusnya. Ingat pesanan saya, anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.